Orang kata apa, kreativiti dia sendiri. Dia masuk dalam semayang, sebelum dia takbir, dia baca doa tersebut. Muka surat 3, hadis di atas. Hadis hasan. Allahumma atini afdala ma yu'ti ibadakas salihin. Jadi tuan-tuan dan puan, ulama pula beristihad supaya kalau kita nak masuk sembahyang dan wajib berniat di hati kita, maka ulama kata sunat kita zahirkan niat itu pada lidah kita, pada mulut kita, supaya membantu hati kita untuk mengingati niat. Niat ni memang dalam hati, tempat dia di hati, itu niat. Apa dia niat? Kehendak hati kita nak buat ibadat, bukan lintasan hati kita. Dia cerita dah itu. Niat bukan lintasan hati, niat kehendak hati. Qasdun dipanggil. Kan? Dia tak panggil khatirun. Khatir tu lintasan, duk melintas macam tulisan TV itu kan. Yang tu bukan niat, yang tu lintasan. Niat kehendak hati. Dia kata sahaja. Sahaja, bukan sengaja. Sahaja maknanya qasad kita. Aku buat ini dengan sahaja, bukan dengan tak sengaja. Mesti aku buat dengan aku ingat, aku nak, dengan kehendak, dengan qasad. Itu niat. Jadi nak bagi mudah kepada kita, kita zahirkan di mulut kita. Sebagaimana saya dah sebut pada kuliah yang lepas, kita niat bayar zakat fitrah pun tak sunat lafaz. Tidak. Zakat kata, zakat wang simpanan nak bayar ke orang pun tak sunat lafaz. Tak, bukan tak sunat, tak wajib lafaz. Sunat saja. Tapi kenapa kita lafaz? Kita nak bagi puas, nak bagi kita bayar zakat dengan rasa puas hati, dengan rasa sempurna elok. Boleh pisuar kat tu imam, pisuar kat siapa-siapa, nah ambil. Dia kata duit apa? Ambil ya. Boleh, tapi kita pegang tangan dia, inilah wang bagi menggantikan zakat fitrah yang wajib atas diri saya. Nabi buat tak? Rasulullah ada buat, ada hadis kan? Tak ada kan? Tapi ijtihad ulama, ijtihad ulama ni bukan salah. Kenapa? Nak bagi kita buat amalan tersebut dengan bersungguh-sungguh. Kenapa? Kita tak serupa macam Nabi yang khusyuk, dia tak sama dengan kita sahabat. Nabi berdiri-berdiri tu khusyuk dah. Nabi berdiri nak masuk semayang tu khusyuk dah. Kita belum tentu, betul tak? Bukan kata tuan-tuan, saya pun serupa. Kita duduk dalam saf, Nabi duduk dalam saf tu khusyuk dah, tak kenal ada kiri kanan. Kita duduk dalam saf, bukan kiri kanan saja, orang belakang pun kenal lagi. Kan? Ini kita. Sebab tu kena ada orang kata apa? Doa, bacaan-bacaan untuk supaya bila kita nak masuk semayang, kita buang benda-benda ini. Kita banyak gangguan. Kan? Itu tujuan dia. Ulama tak menambah-nambah apa. Semua yang diambil daripada Nabi, qiyas kepada doa sahabat tadi. Dan qiyas ini adalah hukum yang muktabar dalam hukum fiqh Islami, tuan-tuan dan puan sekalian. Baik, ulama dah berijtihad. Ulama yang hebat-hebat berijtihad bahawasanya kan sunat kita berlafaz dengan niat supaya apa? Menolong niat kita waktu sembahyang. Al-Hafiz Imam An-Nawawi berkata, tersambung balik buku kita, wa yusannun nutqu qubailat takbiri. Imam Nawawi dia ni salah seorang mujtahid tarjih. Dia kata, dan disunatkan bertutur, maknanya berlafaz dengan niat sebelum takbir. Qubaila, sebentar sebelum takbir tu. Jadi pendapat ini bukan pendapat ulama. Kemudian tuan-tuan, sejak daripada zaman Imam Nawawi, dan ulama kata dia ambil daripada Imam Syafi'i lagi, bahawasanya sunat kita lafazkan niat hati kita tu untuk supaya menolong kita
menghilangkan was-was sebelum sembahyang tu. Al-Allamah Imam Murtada Az-Zabidi berkata, Allamah Imam Murtada Az-Zabidi ni siapa? Ulama besar, nama dia Muhammad bin Muhammad, yang mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin, kitab Imam Ghazali yang sangat terkenal seluruh dunia Islam. Dia salah seorang ulama mampu syarah kitab Ihya. Tuan-tuan, kalau orang komen-komen tak mampu nak syarah kitab tu, kitab Ihya ni dah halus dah bahasan dia, dia boleh syarah lagi. Kita syarah apa? Syarah surat bak leh ya. Itulah kan. Dia kata apa? Wal mustahabbu fin niyyati ay yaqsuda bil qalbi wa yatakallama bil lisani wa yahsunu dhalika lijtima'i azimatihi fa idza dzakara bi lisanihi kana 'aunan 'ala tajammu'ihi. Ithaf Salatil Muttaqin jilid 5 muka surat 58. Artinya, dan dimustahabkan, iaitu disunatkan pada niat supaya dia berqasad di hatinya, niat di hatinya, wa yatakallama bil lisan, dan dia bercakap, berkata-kata dengan lidah dia. Ini kata Imam Murtada Az-Zabidi, mengambil daripada kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Wa yahsunu zalika, dan amat baik perbuatan tersebut. Kita niat sekali dengan hati kita, sekali dengan mulut kita lafaz. Perbuatan itu baik, dia kata kerana apa? Lijtima'i azimatihi, kerana akan berhimpunlah dia punya, orang kata apa, keazaman dia untuk melakukan ibadat semayang tadi, duduk terhimpun sekali elok, boleh berkumpul semangat, kekuatan, tujuan dia untuk melakukan ibadat semayang. Fa iza zakara bilisanihi, dan maka apabila dia sebut dengan lidah dia, kana aunan ala tajammu'ihi, adalah menjadi membantu untuk mengumpulkan niat tersebut di dalam hati dia. Jadi terkumpul elok niat tu. Ini ijtihad ulama, tuan-tuan. Yang ulama ni mujtahidun. Nabi sebut kalau ijtihad dia tak betul pun dia dapat satu pahala. Kita ikut dapat pahala. Kalau ijtihad dia salah, satu pahala juga. Kalau betul dia dapat dua pahala. Ini kelebihan dia apa? Kita bukan mujtahid ni, kalau tak betul memang tak dapat pahala. Sebab tu kena ikut para ulama. Walaupun zaman sekarang dah ada suara-suara sumbang supaya orang tak hormat ulama, kita jangan jadi macam tu. Ulama yang sebenar ni wajib kita hormat. Mak pak pun kena hormat. Dia cuma ada hubungan dengan kita di sudut nasab, mak pak kita, kan? Tok guru kita, ulama, ada hubungan dengan kita di sudut kerohanian, di sudut ilmu, yakni di sudut wahyu, kan? Yang menyampaikan, menerangkan wahyu-wahyu Allah kepada kita, wajib lagi kita kena hormat. Berbanding dengan mak pak kita, baru ada hubungan nasab dengan kita, tu pun wajib hormat kalau tidak berdosa menurut Al-Quranul Karim, kan? Tapi ada golongan yang sekarang nak tinggal, nak suruh kita buang ulama dulu, kita nak ambil daripada Quran dan hadis. Apakah kemampuan kita boleh ambil Quran dan hadis sendiri? Tak boleh, tuan-tuan, tak boleh. Baca duduk gagap lagi, kan? Duduk baca pun duduk susah-susah, duduk tersandung lagi. Kita nak ambil ilmu pada Quran, belajarlah baca Quran tu dulu, kan? Belajar mengaji Quran tu dulu. Nak jadi mujtahid ni kena sungguh-sungguh, dan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kata pula Imam pengarang kitab Fathul Mu'in, wa sunnah nutqu bimanwiyin qabla takbiri liyusa'idal lisanul qalba wa khurujan minal khilafi man awjabah. Dan disunatkan kita menyebut
berlafaz dengan apa yang kita niatkan sebelum takbir, supaya apa? Supaya lidah dapat menolong atau membantu hati kita menghadirkan niat. Itu tujuan kita, nak bagi kita niat tu dengan hadir hati kita, maka kita sebut di lidah kita. Wa khurujan minal khilafi man aujabah, dan supaya mengeluarkan daripada khilaf orang yang mewajibkan berlafaz niat. Rupa-rupanya ada ulama kata lafaz niat ni wajib. Sebab dah dia ambil kaedah lil wasail fi hukmil maqasid. Wasilah adalah hukum maqasid, hukum tujuan. Yang ni kan ni tak popular. Yang popular apa dia? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Mana yang tak sempurna wajib melainkan dengan benda tersebut, benda tu jadi wajib. Ni kaedah paling masyhur. Jadi ada ulama kata, oleh kerana kalau tak lafaz niat tu tak sempurna niat, jadi payah niat nak sempurna, lafaz juga jadi wajib sebab niat tu wajib. Ini kaedah yang dia guna. Tapi kebanyakan ulama kata sunat bukan wajib. Kan? Sebab niat tu sebenarnya tak susah lah pun. Cuma kadang-kadang pada orang yang terganggu tu, maka sunatlah dia lafaz supaya boleh membantu hati dia menghadirkan niat dan tanda-tanda. Baik, Imam Ibnu Hubairah berkata, surat 7, wa mahallun niyyati al-qalbu wa sifatul kamali ay yantiqa bilisanihi bima nawahu fi qalbihi liyakuna fi watta'in wa qawamin. Diambil daripada kitab Maunil Muhtaj. Apa kata Imam Ibnu Hubairah? Dia kata, dan tempat niat itu ialah di hati. Wa mahallun niyyati al-qalbu, bermula tempat niat itu hati kita. Wa sifatul kamali, dan sifat yang sempurna, cara yang sempurna, ay yantiqa bilisanihi, bahwasanya seseorang itu berlafaz, bertutur dengan lidahnya, bima nawahu, dengan apa yang dia niatkan, fi qalbihi, di dalam hatinya. Tujuan apa? Liyakuna fi wita'in wa qawamin, supaya bila dah dia gabungkan sekali, supaya jadi wata'in, orang kata apa, dapat disatukan niat di mulut dia, lafaz di mulut dia dan niat di hati dia, dan lurus hati dia untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi satu kata Allamah Imam Ar-Ramli di dalam kitab dia, li yusa'idal lisanul qalba wa li annahu ab'ada 'anil waswasi wa lil khuruj minal khilafi man awjaba, supaya lidah dapat menolong hati kita, dan supaya menjauhkan kita daripada was-was, dan supaya mengeluarkan daripada khilaf orang yang mewajib akan dia. Dan kalau kita mengaji usul fiqh, tuan-tuan dan puan-puan, ulama dah sebut tentang satu kaedah, al-khuruju minal khilafi mustahabun, keluar daripada khilaf itu disunatkan, dituntut. Tak faham pun tak apa, dengar dulu. Kan, bukan semua boleh faham. Tapi tu yang kita kata orang awam ni kena ikut ulama mustahid. Tak, kena ikut. Kita nak ambil hukum dia, kita usul fiqh pun kita tak apa. Tak, keluar daripada khilaf tu mustahab. Maknanya kalau ada orang kita berpandangan benda tu tak sunat, ada orang kata wajib, maka kita buat juga supaya meraihkan khilaf orang yang kata wajib. Contohlah, satu contoh, kan? Kalau tuan-tuan sembahyang tambah pula jadi imam di satu masjid yang jemaah dia banyak mazhab, contoh dah,
Sebab masjid, ada setengah masjid itu pekerja-pekerja Bangladesh mai, pekerja-pekerja mana-mana luar-luar negara mai, Maliki mai. Jadi dia nak semayang di belakang kita di imam tu, dia ada pandangan mazhab dia yang dia pegang. Maka kita ni bila kita tahu macam tu, ada makmum yang macam tu punya berbeza pandangan, kita raikan khilaf mereka, dituntut. Contohnya ambil wuduk, kan? Mazhab kita ni ambil wuduk calik tu dah betul tak? Sapu kepala calik sah dah. Tapi kalau mazhab Hambali, dia kena satu kepala. Maliki, dia kurang-kurangnya mau setengah kepala. Dan Hanafi mau suku kepala sekurang-kurangnya. Jadi kalau kita nak jadi imam, dia ambil wuduk dekat kolah, dia duduk tengok kita calik itu saja, dia tak boleh ikut kita. Dia tak boleh ikut kita sebab bagi dia wuduk kita tak sah, sebab calik itu saja. Maka kalau dah kita tahu makmum tu ada macam tu punya mazhab, bagi kita ulama kata sunat kita ambil sapu kepala bagi penuh. Sunat bagi kita ambil wuduk, sapu kepala, sapu perhabis. Walaupun pada mazhab kita tak wajib sapu perhabis, tapi sunat. Kerana apa? Meraihkan khilaf ulama. Jadi bila dia tengok, woi dia ni sapu kepala habis tu, maka dia boleh ikut kita semayang. Sah wuduk dia, dia ikut kita semayang. Ini salah satu daripada kelebihan ilmu yang ada pada orang mengaji. Tapi kalau orang yang tak fikir tu, lantak pergi kat hamba lah, aku buat aku, maka sebahagian orang susah nak ikut di belakang kita. Dah, tu kena faham kaedah menuntut ilmu. Kan ni sampai tak meraihkan khilaf langsung ni. Minta maaf, ada orang dia baling batu, dia sembunyi tangan. Saya pun jenis kadang-kadang jenis orang ni kita tak suka juga, baling batu sembunyi tangan. Dalam semayang kita mazhab Syafi'i, kita buat doa qunut. Kenapa? Kita berpegang kepada satu hadis Nabi yang berbelah ulama kata hadis itu sahih, iaitu riwayat Siti Aisyah, kan, lam yazal yaqnut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi subhi hatta faraqa dunya. Ataupun dalam riwayat lain kata wa amma fil qunuti falam yazal wa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqa dunya. Adapun pada sembahyang subuh, Nabi tak pernah tinggal kunut sehinggalah baginda meninggalkan dunia. Hadis ini ulama kata sahih, ramai ulama kata sahih, dan ada seorang dua ulama hadis kata tidak sahih, dhaif. Itu perbezaan dia. Tapi ramai ulama yang kata sahih. Maka bila hadis itu sahih, kita kena beramal, kan? Sebab tu dalam mazhab kita beramal. Tapi ada orang bila dia kata hadis itu tak sahih, dia tak meraihkan khilaf. Dah, kita ni kena raihkan khilaf. Dah hang kata sahih, tak apalah, hang beramal lah, okey, no problem lah, baru betul. Dah, bila kita kata hadis itu bagi kita tak sahih, dia beramal, kita kata hang buat kerja bid'ah. Yang ini tak memahami khilaf dan tak pandai meraihkan khilaf. Yang ni boleh jadi pecah belah. Kita tengok, kalau kita faham, kita mengaji pada dulu lagi, kan, perbezaan mazhab ni tak ada masalah bagi umat Islam. Kalau dia pandai meraihkan khilaf, hang cara mazhab hang, kan, tak apa buat. Aku cara mazhab aku, tak apa buat. Sama-sama ambil pada hadis Nabi, cuma perbezaan dia ialah hadis itu bagi kita sahih, bagi dia tidak sahih. Itu aja. Kita pun ada penilai hadis kita, dia ada penilai hadis dia, kan. Itu aja. Raihkanlah khilaf dalam masyarakat, barulah hidup boleh, orang kata apa, aman, dan boleh berpekat elok. Kalau tak raih khilaf, jadi masalah tu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sambung balik. Kesimpulannya, lafaz niat adalah sunat
berdasarkan ijtihad para ulama mujtahid kerana asbab berikut. Tu 6 sebab dia. Pertama, kerana kaedah yang saya sebutkan tadi, lil wasail fi hukmil maqasid. Bagi jalan itu adalah hukumnya sama dengan hukum tujuan dia. Tuan-tuan, mengundi ni pun mana ada Nabi buat. Dr. Mazlan kalau ikut itu bid'ah jadi calon ni bid'ah. Mana ada Nabi jadi calon? Ada ke? Kempen merata naik pelekat poster atas pucuk manggis apa? Ada kan Nabi buat? Tak ada Nabi buat. Tapi kita luluskan kenapa? Kerana wasail. Ni kaedah ni, kalau tuan-tuan tak mau pakai kaedah ni kan, jangan duk mengundi, jangan duk kempen, jangan duk masuk calon. Walaupun tempoh tak tahu siapa yang bela ni, tak tahu kan. Tapi kalau kita tak mau terima kaedah usul fiqh ini kan, jangan terima sistem demokrasi. Tapi orang yang cakap tu kadang-kadang itulah, dia cakap kok ni lagu ni, dia cakap kok ni lagu ni, yang ni dia terima. Tu kita kata ilmu dia tak lengkap, pemahaman dia tak kompleks. Sebab tu kaedah ni dipakai untuk semua keadaan. Tu yang kita buat sekarang ni. Kerana apa? Kerana berdasarkan kaedah. Yang wajibnya ialah wajib ada seorang pemerintah yang memerintah umat Islam. Yang tu wajib. Jalan kepada dia, yang itu wasail. Tapi yang terbaik ialah kalau kita boleh menggunakan syura. Tapi dah tak ada lagi sistem syura, ambil jalan lain dulu, tapi dengan syarat tidak condemn sistem syura. Itu dia. Kalau kita faham ni elok begitu juga lafaz niat ini mengambil daripada kaedah al-wasail fi hukmil maqasid. Nak bagi kita semayang ni, kita dalam keadaan sedap, aku masuk semayang, aku nak menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita melafaz niat usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Dalam hati tu dia ingat tu kan, aku semayang ini, sahaja aku semayang fardhu zuhur 4 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Bila kita takbir, mudah-mudahan hati kita tak lari ke lain dah. Tapi kalau main-main duduk langsung, hamba sampai ke Allahu Akbar, Allahu Akbar tu ada niat tak? Belum tentu ada niat. Sebab kita tak hadirkan dulu di mulut kita, belum tentu ada niat. Kalau ada tak apa, kalau tak ada semayang tak sah. Kalau tak ada semayang tak sah. Kalau semayang tak sah, kira tak semayang lagi. Tu yang ulama buat tu supaya setiap kali kita semayang, niat tu ada. Sebab niat ni benda tak nampak. Bila benda tak nampak, nak bagi kemas betul-betul, nak bagi ada niat kita setiap kali semayang, tu tolong dia dengan kita sebut di mulut kita. Tapi kalau tuan-tuan tak mau sebut, tak apa. Sebab benda ni khilaf di kalangan ulama. Tetapi yang kan meletakkan sunat ini ulama mujtahid, bukan ulama yang koman-koman, ulama ahli ijtihad. Yang kita ikut dia tentu dah dapat pahala. Dan